Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak cerita pasal drawing knife. Okey, tapi pasal teknik Ahmadu sahaja. Dia ada banyak cara kaedah teknik balingan, tapi hari ini saya nak cerita teknik Ahmadu, teknik yang lebih bagi saya lebih rileks, santai dan tidak memerlukan banyak tenaga, tak menggunakan satu badan semualah. Kita cuma gunakan siku dengan wrist, pegangan tangan. Okey, sambil-sambil itu saya nak test ni mic wireless Boya ni. Dia tengok dia fungsi ke tidak. Okey. Perkara pertama adalah kita kena ada pisau yang sesuai lah. Pisau yang dibuat khas untuk melontar. Alamak pakai hair yang kau ni. Okey. Pisau yang dibuat khas untuk melontar. Jadi pisau yang sesuai yang apa nama saya dah tunjukkan ni adalah pisau yang ditempa. Pisau yang ditempa daripada tukang besi. Kalau di Melaka ni saya lebih banyak order dengan Syazwan lah, Syazwan yang banyak bekerjasama dengan saya buat R&D untuk menambah baik mutu pisau lontar. Jadi ini adalah perkara pertama yang kena ada. Okey, pisau lontar sebab dia berat, tebal dan panjang mengikut spek. Apa hal pula ni? Ayo. Okey. Apa hal dengan ni? Mungkin dia tak balance lah ni. Bila letak dekat sini kena pakai tripod. Oh okey kot. Nanti aku sandalkan dia. Okey. Ini pakai gimbal. Gimbal jadi kemungkinan dia tak support cukup balance. Okey. Bila dah pakai Boya punya tu receiver tu. Okey, kita pergi pada ni pula target. Target yang sesuai kita pakai target yang kayu lah. Kayu yang dipotong, dan yang ini saya pakai kayu pokok durian yang dibeli daripada Kosaat lah. Okey, dia lembut dan mudah ni dilekat, tapi by time dia mungkin akan ni juga berlubang, jadi kita kena tukar lah. So selain daripada kayu ini, kita boleh buat juga daripada kayu pine block 4x4. Lepas tu susunkan 5 blok 5. Jadi kat situ pun dah mudah lah untuk kita buat target sendiri. Itu pun portable juga tu, mudah nak dibawa ke mana-mana. So ada member yang dah buat, dia kata kalau nak pakai kena siram dulu supaya dia tak bila baling tak jadi serpih. Bila dia basah dia tak dia lebih sedap, lebih apa nama, lebih sedap digunakan lah. Okey, untuk teknik Ahmadu ni saya pakai pisau ni, dan cara pegangan dia adalah macam ni. Okey. Dan kalau kita nak grip ataupun kita nak letak ni boleh, tapi jangan terlalu ketat. Kita kena longgar sahaja setakat ni apa nama letak, jangan terlampau genggam. Kalau nak bagi mudah, kita letak tangan ibu jari tu kiri dan kanan pisau. Jari telunjuk lurus. Okey. So bila kita baling nanti, kita akan gunakan pergelangan tangan. Okey. Dan pisau tu akan pergi melalui jari telunjuk. Pastikan dia lalu jari telunjuk.
Kalau dia terkeluar dia akan meraban lah. Dia akan tak jadi. So kalau dia cantik je lepas daripada kita punya jari tu, kita tunjuk, insya-Allah dia akan pergi pun cantik. Okey. So biasanya kita akan memerlukan pada jarak dekat dulu 1 meter atau 2 meter. So kalau kita nak lebih mudah, kita mulakan jarak 1 meter lah. Pegang macam ni. Jarak yang dekat, pisau ada ke bawah sikit, kita pegang kat tengah-tengah. Kan? Cara lontar dia macam tu je. Kita akan gunakan tenaga wrist yang banyak. Siku ni turun, tapi jari pergelangan tangan ni lentik dan libas. Lepas tu kita ada follow through. Kita tak campak dia. Kita ada hayun dan teruskan tangan tu ke bawah. Itu dia panggil follow through. Okey. So kita biasakan dengan form yang tetap. Kalau kita tak nak kalau kita nak lagi power, kita mungkin boleh pakai tenaga pinggang. Okey. Kita pusingkan pinggang sekali. Jadi lebih sedap. Atau kalau kita nak pakai ni saja pun boleh. Siku saja pun boleh. Ini akan dapat menguatkan kita punya tenaga, kita punya kekuatan tangan dan pergelangan tangan. Okey. Cuma wrist sap. So kita kena berlatih gunakan, sebab mula-mula memang kita dah susah sikit nak apply benda tu. Ataupun paling mudah kita mula dekat tanah dulu. Okey. Tanah sebab kita, ataupun kita boleh letak target lah dekat tanah. So kita boleh baling dekat bawah. Macam ni. Kita biasakan nak rasakan dia punya laluan pisau tu dengan pergerakan pergelangan tangan, supaya dia lembut. John, dia bagi cacak. Kita nak ada follow through. Bila kita dah okey atas tanah, baru kita pergi dekat atas, ataupun kita naikkan sikit target ke sini, kita baling pula kat situ. Lepas tu sebelum kita naik baling ke atas. Okey. So dari sini nampak. Sini. Jangan keraskan jari telunjuk, atau bukan keraskan, bengkokkan masa baling tu. Dia tetap lurus. Okey. Dia kena lurus je, bagi arrow tu go through slide dekat kita punya jari telunjuk tu. So kita boleh buat macam ni atau macam ni. Ikut kita. Mana yang kita selesa. Follow through tu. Sap ataupun sap. Nak buat macam mana? Macam ni. Ataupun macam ni. Tapi itu dah lebih bengkok. Form tetap sama macam mana, kena tetap. Okey. Kalau macam kita baling lurus baru turun, tetap sama. Kalau kita bengkok turun, ini akan jadikan dia tak tetap. Bengkok lagi, tangan bengkok lagi, kita dah baling. So jadikan tak tetap. Yang paling sedap bila kita lurus. Bila kita lurus, dia akan jadi tetap. Maksudnya tangan tu dah habis dulu. Baru kita libas dan turun tangan ke bawah.
Okey. Biasanya kesilapan yang kita buat, kita baling macam tu ataupun kita campak. Kita tak lembutkan kita punya pergerakan tu. So itu yang nak kena biasakan dulu kat bawah. Nak lembutkan wrist ni. Dan biasa rasakan dia pergi dekat jari. Okey. Bila dah tekan, dia dah tak jadi. So, kita tak boleh tekan awal. Kita kena bagi dia slide. Nampak? Slide. Teknik lain boleh cuba kalau kita nak buat satu kaki depan macam ni pun boleh juga. Tu kita guna banyak tenaga, habis tenaga, tapi dia ada power lah, ada power. Sebab dia penetrate pun dalam berapa inci ni masuk, nak cabut pun payah. Tapi sebenarnya kalau kita guna tenaga ni pun dah cukup kuat. Sebab bila tepat balingan tu, dia pergi pun padu, masuk pun dalam. Wrist je. So kita akan bentuk kekuatan pada wrist. Dalam nampak, cabut pun payah. Nampak macam tak ada effort, tapi ada kekuatan. Okey. Sebab kita buat dia padu. Kalau macam Bruce Lee, 1 inch punch. 1 inch punch. So macam tu juga dalam ni kita nak bentuk kekuatan wrist, siku, tangan. So dalam seni melontar ni pun sebenarnya ada rahsia lain. Maksud dia tu kita bentuk kekuatan lain yang diperlukan oleh seorang lelaki. Jadi kita tumbuk. So kita belajar apa-apa pun, pedang ke apa ke, kita kena banyak pancing. Baru kita ada kekuatan pada tangan. So bila kita berlatih melontar, kita membentuk kekuatan pada tangan. Okey. Dan lebih pada wrist dan siku dan bahu semua tu. Kita boleh apply lah bila dah ada kekuatan, kita boleh gunakan untuk penggunaan senjata yang lain. So harap setakat ni boleh faham. Kalau ada soalan boleh tanya dekat saya punya ruangan komen tu. Sambil tu boleh dah like dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.